Saya jemput Tuan Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman Muar. Yang Amat Berhormat, soalan saya soalan nombor 1. Perlu baca soalan. Menyatakan berdasarkan cadangan yang timbul baru-baru ini untuk mewujudkan Maktab Rendah Sains Mara MRSM berbayar kepada golongan yang berkemampuan, mohon Menteri jelaskan apakah proses dan sumber pendanaan untuk membina MRSM berbayar ini dan bilakah ia akan dilaksanakan, dan bagaimana proses pemilihan pelajar untuk kemasukan ke sekolah MRSM berbayar ini. Terima kasih. Silakan Menteri. Wabi Yang Dipertua, saya juga ingin ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa, dan saya mengucapkan Ramadan Karim Al-Mubarak kepada seluruh ahli-ahli parlimen yang boleh berpuasa dan mampu berpuasa sebagai orang Islam dan rakan-rakan yang lain. Wabi Speaker, Wabi Yang Dipertua, saya memang mengalu-alukan soalannya begini, dan ianya merupakan suatu very futuristic plan yang sedang disusun atur oleh MARA. Kerana permintaan untuk memasuki MRSM berada di tahap lebih daripada 300% daripada kemampuan untuk memasuki MRSM. Lantas dari itu, kita telah melakukan kajian kebolehkelaksanaan atau dengan izin feasibility study bagi melihat bahawa ramai pelajar-pelajar yang berkelayakan untuk memasuki MRSM dari segi akademik, tetapi tidak layak dari segi braket pendapatan ibu bapa mereka. Terutamanya ialah kumpulan T20 dan juga M40. Di mana salah satu syarat kemasukan itu ialah pengutamaan kepada kumpulan B40. Saya ingin menyebutkan kepada YB Muar juga bahawa terdapat terlalu banyak juga permintaan daripada alumni MRSM yang telah menjadi ibu bapa yang mahu anak-anak mereka untuk masuk ke MRSM, tetapi sebagaimana yang sebutkan, braket pendapatan mereka tidak menyebabkan anak-anak mereka layak. Oleh yang demikian, tanpa berkompromi dari segi kualiti, tanpa berkompromi dari segi kelulusan minimum akademik, kita akan membuka ruang seluas-luasnya untuk anak-anak alumni MRSM untuk memasuki MRSM yang sedia ada, dan apatah lagi yang berkemampuan untuk membawa anak-anak mereka memasuki MRSM yang akan diwujudkan cara berbayar ini. Dan untuk maklumat Wabi Muar juga, dalam perancangan kami tidak akan menggunakan peruntukan daripada kerajaan. Sebaliknya kita akan menggunakan perkataan PFI, Private Finance Initiative, dan kita akan bekerjasama dengan institusi kewangan untuk pembiayaan. Dalam hal ini kita mesti keluar daripada kepompong dan berfikir tanpa kotak, bukan hanya sekadar luar kotak untuk melaksanakan. Dan saya yakin ini adalah pendekatan baru pihak MARA khususnya untuk menyantuni permasalahan yang dihadapi oleh mereka yang berminat tetapi tidak mempunyai peluang untuk anak-anak mereka masuk ke MRSM cara biasa. Yang Berhormat Muar. Terima kasih Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Komitmen supaya kerajaan tidak menggunakan dananya adalah komitmen yang baik. Cuma soalan tambahan saya ada dua.
Pertama, walaupun kerajaan tidak menggunakan peruntukannya, tetapi adakah kerajaan akan menggunakan tanah marah yang dikhususkan kepada orang susah, orang miskin, B40 untuk membina sekaligus mensubsidikan persekolahan swasta ataupun antarabangsa ini untuk golongan T20. Kerana walaupun dia PFI, tetapi jikalau tanah mara diguna pakai untuk subsidikan kos pendidikan bagi golongan mahakaya, saya rasa akan ada masalah di sana. Yang kedua, apakah inisiatif kerajaan untuk memastikan bahawa kos tersembunyi bagi pelajar mara pada hari ini, MRSM, dapat dikenalikan? Kerana walaupun dilihat MRSM ni untuk B40, tetapi ramai selepas isu ni keluar yang komplain kata ada kos tersembunyi. Setiap program kena beli baju baru. Dia punya co-op, semua pembelian perlu dibuat melalui co-op yang kos dia dinaikkan 200%. Dan kos bulanannya meningkat, makanan dan pelbagai perkara lain, sampai ada anak-anak B40 terpaksa dikeluarkan daripada MRSM kerana kos-kos sampingan ataupun kos tersembunyi yang ada di MRSM pada hari ini. Ini kerisauan saya kerana akhirnya kalau kita membina mara elit yang baru, soalan. ini akan jadi masalah yang akan berterusan. Ini dua soalan saya. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Terima kasih Habib Muar. Saya yakin soalan-soalan ini telah mendapat maklum balas daripada pelbagai pihak. Tentang penggunaan tanah, saya ingin memberi jaminan bahawa jika pun sekolah atau MRSM ini didirikan, ianya saya pastikan tidak menggunakan tanah rakyat miskin untuk membinanya. Tetapi kita akan bekerjasama dengan beberapa pihak yang boleh menggunakan smart partnership untuk pembinaannya. Yang keduanya, kos yang tersembunyi itu saya akan bertemu dengan pengurusi muafakat di PIBG MRSM semasa dan kita mencari jalan sebaik-baiknya agar anak-anak daripada kumpulan B40 ini tidak terbeban. Ya. Jadi kita akan lakukan sesuatu yang agak berbeza pada kali ini, insya-Allah. Yang Berhormat Bagan Serai. Terima kasih kepada Tuan Speaker, terima kasih kepada Menteri. Dan saya bersetuju dengan pandangan dan usaha yang diambil untuk menubuhkan MRSM berbayar. Cuma saya mengharapkan supaya kita kembali kepada konsep penubuhan sekolah asrama penuh. Penubuhan sekolah asrama penuh ni ialah untuk kita develop anak-anak di luar bandar yang dulunya zaman saya dulu penilaian dapat 3A, 2B layak untuk masuk ke asrama penuh. Akhirnya lahirlah profesor-profesor, pakar-pakar, saintis yang berada di sektor kerajaan atau swasta. Persoalan saya, kalau kita menubuhkan pula dengan MRSM berbayar ni, macam seolah-olah kita telah pun terkeluar daripada konsep yang sebenarnya. Walaupun atas penubuhan ni atas PFI, namun di segi emolumen, di segi perbelanjaan dan sebagainya dan gaji sebagainya sudah tentu memerlukan wang daripada pihak kementerian. Jadi saya nak tanya pihak menteri untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih kepada anda. Wabi ada betul. Atas pengalaman pribadi saya telah menubuhkan sekolah menengah agama Imtiaz Ulul Albab tanpa sesen pun peruntukan daripada kerajaan. Saya telah melakukannya dan sekolah itu telah berjalan selama 11 tahun. Pelajar-pelajar melalui ibu bapa membayar kira-kira RM2,000. Sepatutnya membayar RM2,000 sebulan. Tetapi untuk bayar overhead expenditure dengan izin, kos operasi, gaji guru-guru, utility dan sebagainya, sebenarnya sekolah swasta ini yang telah saya lakukan, inilah yang akan dilakukan oleh MARA. Success story-nya telah ada. Saya ingin sebutkan bahawa batch pertama, kumpulan pertama yang Imtiaz Ulul Albab yang saya buat itu, sekarang ini sedang melakukan PhD di Oxford University dalam bidang computer science. Jadi, YB bukan tak, YB Bagan Serai. Jangan khawatirlah soal ini.
Saya ingin sebutkan fikrah sama. Ya, fikrah kita sama. Pelaksanaannya saya pastikan bahawa kita tidak akan pernah berkompromi ya dari segi kualiti. Tetapi bagaimana kita mahu menafikan anak-anak yang berada di dalam ibu bapanya berada dalam kumpulan T20 atau M20 ya, sebenarnya ibu bapa mereka take home pay-nya ataupun net take home pay-nya rendah. Ya, walaupun gajinya bukan puluh ribu, ya, akhirnya mereka berada dalam kumpulan B40. The real net income dia. Jadi bagaimana kita mahu menafikan budak-budak yang begitu? Mak bapak ni untuk education cost atau kos pembelajaran mereka sanggup untuk bayar. Jadi dalam soal ini benar bahawa konsep penubuhan sekolah asrama penuh adalah untuk tujuan-tujuan yang Roman sebutkan. Tetapi bagaimana yang berkemampuan kita mahu menafikan. Dan kalau mereka mahu masuk sekolah antarabangsa, kosnya tinggi. Dalam hal inilah MARA melalui MRSM buat separations. Ini yang dibayar sepenuh oleh kerajaan. Yang ini akan dibayar melalui PFI yang saya nyatakan tadi. Saya fikir objektifnya sama tetapi tidak membebankan kerajaan. Tanah pun tidak menggunakan tanah MARA atau tanah kerajaan. Kita harus keluar daripada kepompong yang ada sekarang ini untuk kita maju. Bukan berfikir cara jumut atau jahiliah. Saya jemput